walaupun makanan itu halal sekalipun. Kerana dalam hal ini Nabi menyebutkan pada kita, ma min wi'ain abghadu ilallah min batnihi mali minal halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya ilal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuntala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min wi'ain abghada ilallah min batni mali minal halali. Sadaqah Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih memberi keupayaan seterusnya. Allah masih memberi keutuhan dalam kehidupan kita ini, yang mana kita dapat meneruskan kelangsungan hidup kita ini dengan menunaikan Ramadan yang ke-9. Syukur kita kepada Allah. Walaupun dalam suasana tadi kita ni menghadapi suasana Ramadan yang berbeza pada tahun-tahun yang sudah. Tahun yang sudah kita boleh pergi bazar Ramadan, kita boleh pergi mana-mana tuan-tuan. Tetapi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana menghadapi suatu penyakit yang disebut sebagai coronavirus ataupun COVID-19. Jadi dalam erti kata, kita menghadapi suasana ini seluruh dunia. Bahkan negara kita sendiri pun menghadapi situasi untuk mencegah penyakit ini lebih merebak. Sebab itu arahan daripada kerajaan kita sendiri menyatakan pada kita disuruh stay home, duduk di rumah, jangan pergi mana-mana kalau tanpa urusan yang mustahak. Jadi dalam istilah kata ni, kon jegong nang rumah ojo maring dindi, ojo kelayaban rono rene wae dadi wong. Jadi duduk kat rumah tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam suasana Ramadan yang barakah ini dan suasana Ramadan Karim ini, kita masih diberi keupayaan oleh Allah Taala dapat meneruskan amal ibadah kita berpuasa di bulan Ramadan 1441 Hijrah. Ini tuan-tuan, sebelum Ramadan hari itu tuan-tuan, 2 hari nak Ramadan, saya berceramah. Biasanya sebelum COVID-19 ni dipanggil ceramah, pergi surau masjid. Baru ni dapat telefon daripada sahabat daripada masjid Jamik Perenggam, dimaklumkan pengerusinya meninggal dunia. Ya tuan-tuan, 2 hari nak Ramadan.
Ni 2 hari nak Ramadan. Setiausaha telefon saya menyatakan Ustaz, pengerusi yang baru meninggal Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ingat baru berurusan 2 kali dengan pengerusi Perenggam, Masjid Perenggam, tuan-tuan. Jadi syukur kita, alhamdulillah. Yang kita ni sebenarnya masih diberi keupayaan, masih diberi kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Kerana apa, tuan-tuan? Allah pertemukan kita bulan Ramadan. Sebab itu kita minta kepada Allah tadi, wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku bulan Ramadan. Dah kita ada luar Ramadan ni. Jadi bagaimanakah untuk kita melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur kita ni tidak ada yang indah, yang seindah-indah ini, tuan-tuan, kita dapat bertemu Ramadan. Kerana apa? Ramadan itu menjadikan diri kita orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dapat melipatkan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, ya Allah, untungnya kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab itu, bagaimanakah kita ini sebagai orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggunakan sebaik mungkin amal ibadah kita di bulan Ramadan untuk kita raih kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab itu Allah SWT merangkamkan dalam suratul Baqarah ayat 186. Apa yang Allah tegaskan bagi kita, tuan-tuan, sidang pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menyatakan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza sa'alaka ibadi. Allah nyatakan pada kita, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku. Maknanya Allah menyatakan kepada Muhammad, seandainya Muhammad ada hamba itu menyatakan tentang aku, makna kita ni supaya kita ni tanya, kerana kita meletak harap kita, puasa kita semata-mata kerana Allah. Wa iza sa'alaka ibadi, maka Allah menyatakan, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Jadi kita syukur, alhamdulillah, tuan-tuan, Allah kasih sayang kat kita ni. Allah masih memberi keupayaan kat kita ni, bahawa sesungguhnya apa yang dinyatakan oleh Allah, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Jadi kita ni dah dekat dengan, memang dah dekat pun. Pasal apa? Kita dapat Ramadan. Ini antara nikmat yang Allah beri, Ramadan pada kita ni. Kita masih dapat dipeluang ruang dalam hidup, kan? Hidup dalam suasana Ramadan yang penuh barakah. Jadi syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apakah pelaksanaan kita ni sebagai hamba? Bila mana kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah sifat hamba itu ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah SWT menyatakan pada kita, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Maknanya kita ni, antara Ramadan Karim ini, yang barakah ini, kita kena banyakkan doa kepada Allah. Apatah lagi, doa itu yang kita menghadapi musibah hari ni hari. Musibah COVID-19. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Moga COVID-19 ini berlalu dengan segera. Sebab itu kita kena minta kepada Allah. Sebab itu Allah sebutkan pada kita, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka sesungguhnya barang siapa yang berdoa kepada aku, maka sesungguhnya Allah menyatakan pada kita, sesungguhnya Allah penuhkan permintaan kita ni. Iza da'an, maknanya Allah permohonkan permintaan kita, apa yang kita mohon. Mungkin kalau kita ni, contohnya tuan-tuan, kalau kita, anak-anak kita ni masih belajar, anak-anak kita duduk di pengajian tinggi dan sebagainya, masing-masing ada hajat, masing-masing ada perkara yang nak diminta. Saat inilah Ramadan, kan? Memanglah tahun ni UPSR PT3 tak ada, ditangguhkan tahun akan datang. Tapi walaupun ini tak ada, tetapi menjadi kita ni sebagai manusia biasa, kita ada hajat lain.
Hajat minta terutamanya apa? Sentiasa iman kita ni meningkat. Kan minta pasal apa? Kita dapat iman dan Islam. Itulah antara perkara yang sangat-sangat nak kita kena jaga. Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya dalam sifat diri kita ni sebagai hamba Allah adalah yang mana kita berdoa kepada Allah, diri kita, sikap kita jadi sifat orang yang bagaimana, sifat hamba yang macam mana. Falyastajibu li wal yu'minun. Allah menyebutkan pada kita, hendaklah mereka memenuhi perintahku. Ni syarat kita ni tuan-tuan, nak berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka jadi sifat diri hamba itu falyastajibu li. Maknanya kita ni jadi sifat hamba yang memenuhi perintah-perintah Allah. Jadi Allah perintahkan kita ni 1441 Hijrah sebagai sifat orang yang beriman kepada Allah, sebagai kita orang yang beriman kepada Allah, menunaikan tanggungjawab kita pada rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Kita menurut perintah. Tak cukup dengan hanya sekadar mengucap kalimah. Ya, sifat orang rukun Islam kita kan pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Tak cukup dengan mengucap aja. Bahkan Allah perintahkan kita nak sempurna iman kita, mendirikan sembahyang 5 waktu. Tak cukup dengan ucap syahadah sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, jadi sifat diri orang yang beriman kepada Allah itu hendaklah memenuhi perintah Allah. Falyastajibu li. Jadi memenuhi perintah Allah Ta'ala. Saya lagi perintah lah, perintah yang diperintahkan. Bahkan perintah kita dengan Allah itu yang menjadi keutamaan. Hablum minallah, perintah kepada Allah. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, itu pun perintah juga. Hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau kita ni semua manusia, jangan ada sifat iri hati, sifat yang istilah kata memburukkan keadaan dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Itulah yang kita kena jadi sifat di orang untuk meraih kasih sayang Allah SWT. Bukan juga Allah menyatakan pada kita wal yu'minu bi, bahkan sebagai orang beriman itu ialah beriman kepadaku. Wal yu'minu bi, moga jadi apa? La'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kita ni sebagai hamba Allah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah. Allah masih memberi keupayaan pada kita ni, dalam erti kata kita ni sebagai hamba Allah yang menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi alhamdulillah dengan kesempatan Ramadan ini tuan-tuan, maka sesungguhnya sifat diri kita ni kan, kita ni puasa tuan-tuan bukan mudah sebenarnya. Walaupun disebut puasa ni menahan diri daripada makan dan minum aja, memang betul, tetapi nak jaganya puasa itu mendapat kasih sayang Allah, mendapat keredaan daripada Allah, bagaimana puasa yang kita laksanakan. Sebab itu dalam berkata dikatakan bahawa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasanya orang awam, itu yang pertama. Yang keduanya, puasanya orang yang khawas, iaitu istimewa. Yang kedua ni. Dan yang ketiganya, puasa orang yang paling istimewa, khawas ilal khawas, alal khawas. Jadi kita ni tuan-tuan dalam menjalani ibadah puasa, bagaimanakah puasa, nilai puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang tuan-tuan, kita ni bila kata puasa sanggup menahan diri daripada tak makan tak minum, sanggup menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi perkara-perkara lain yang kita tak jaga. Sebab itu menjadi keutamaan kita ni. Kalau sifat orang yang puasa awam ni tuan-tuan, adapun puasa orang awam adalah menahan keinginan perut dan kemaluan daripada memperturutkan hawa nafsu. Itu puasa orang awam tuan-tuan. Hanya sekadar
tak makan, tak minum, menahan daripada diri kita ni kemaluan daripada mempertahankan hawa nafsu. Itu puasa orang awam. Puasa orang yang istimewa iaitu puasa para solihin, orang yang dekat takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat dia macam mana? Iaitu menahan semua anggota-anggota tubuhnya daripada perbuatan dosa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita ni puasa tak makan, tak minum, tapi mulut, ya Allah, ngarani wong, ngomong karo wong, nyatur wong, orang dati apa-apa, tuan-tuan. Jadi kita ni, sifat diri kita ni sebagai hamba Allah, maka yang disebutkan puasa yang sempurna, puasa yang mendapat sempurna dengan menjaga 5 perkara, tuan-tuan. Inilah. Jadi dalam hal 5 perkara ni, tuan-tuan, yang perlu kita jaga kita puasa ni. Bukan kita tahan makan tak minum aja. Jadinya mendapat sempurnanya puasa itu, yang pertama ulama menyatakan pada kita, terutamanya mata, tuan-tuan. Yang pertama ni mata, iaitu memejamkan mata dari segala yang tercela menurut syarak agama. Ni mata, tuan-tuan. Mulut tak perut tahan lapar, tak minum, tapi mata, ya Allah, oleh kerana kita ni mata, tuan-tuan, kalau tak jaga, baca Quran baru satu muka dah rasa ngantuk, ya Allah, tapi bila tengok TV, mata mendelik delok lo tadi wong, mendelik terbelai tengok TV. Allahu Akbar. Inilah, tuan-tuan, supaya mata kita ni kena jaga, kan? Kalau contoh bukan bulan puasa, kalau tengok TV, ya Allah, 2-3 jam. Tapi bulan puasa ni kurangkan, tak tengok pun tak apa, tuan-tuan, kan? Tengok yang perlu je lah. Itu mata, tuan-tuan. Yang keduanya, ulama menyatakan pada kita menjaga lisan, ini mulut. Jadi bukan mata saja, yang kedua ni mulut. Wah, mulut pun satu perkara yang bukan mudah. Pasal apa? Tapi alhamdulillah lah, kita ni tak keluar pasal PKP. Kalau dulu, kalau puasa yang dulu-dulu kita keluar, boleh sembang pergi bazar Ramadan, kan? Nampak orang itu ini. Tapi dekat ni dah, bazar dah tak ada. Bazar Ramadan tak ada, kan? Jadi kita duduk rumah ni, maka kita gunakan sebaik mulut ni, tuan-tuan. Kerana apa? Menjaga mulut dari perkataan membicarakan orang yang tidak disukai oleh orang itu. Ni perkara, tuan. Kadang-kadang kita ni ada mulut, ya Allah, kita tak suka orang, kita cakap keburukan dia, habis. Meninggalkan perkataan dusta, mengadu domba dan sumpah palsu. Ni kerana riwayat daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruya Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatun asya'a tukhbitul sauma ayun tabtulu sawabuhul qazib wal ghibatu wan namimatu an rumusu wan nazru bisyahwatin. Ni antara perkara disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Anas, 5 perkara yang menghapuskan puasa. 5 perkara ni menghapuskan puasa. Artinya menghapuskan pahala puasa. Puasa lapar tapi tak dapat pahala, rugi kita. Antara disebutkan iaitu dusta. Dusta, mengumpat, mengadu domba, sumpah palsu dan melihat dengan syahwat. Ya tak? Puasa lapar-lapar ni ingat tengok, Allahu Akbar besar. Kita ni, sebab tu kita ni puasa untuk menurunkan nafsu, tuan-tuan. Itu antara bukan ulama pada kita. Yang kedua, nak sempurna puasa, menjaga akan mulut kita ni, tuan-tuan. Jangan membicarakan aib orang dan sebagainya. Dan yang ketiganya, iaitu menahan telinga dari mendengar sesuatu yang dibenci. Telinga ni, tuan-tuan, kadang-kadang ialah kita ni dah tak makan, tak minum, nak bercerita. Orang pun cerita, kita dengar orang cerita. Kita jangan pula jadi tukang orang mendengar. Jadi kalau kita dengar perkara tu tak baik, cerita hal orang lain,
Kita ni jadi yang benar kena cakap, kita ni puasa, jangan cerita aib orang lain. Kena tegur macam tu. Ini kadang-kadang kita, ya Allah, kan? Sebab itu telinga, menahan telinga daripada suatu perkara yang dibenci. Dan yang keempat, menahan segala anggota badan dari semua yang dibenci. Antaranya iaitu menahan perut dari makanan syubhah yang diragui halalnya semasa berbuka. Kerana tidak ada guna kalau berpuasa meninggalkan makanan yang halal lalu berbuka dengan makanan yang haram. Maka ibarat seseorang yang menghancurkan sebuah kota hanya untuk membangunkan sebuah gedung. Ni tuan-tuan, kita ni jangan sampai terlibat perkara yang syubhah. Contohlah tuan-tuan, ini hari kita ni puasa, kita nak berbuka puasa dengan makanan yang baik. Contoh kata di keliling kawasan kita ni, kan, ada perkedai orang Islam, perkedai orang Melayu Islam dan sebagainya, kan. Ada juga kedai orang bukan Islam, Cina. Tapi kita ni tahu ada kedai orang Islam, tapi tetap kita masuk kedai orang Cina. Bagaimana perbuatan tersebut? Subhah juga tuan-tuan. Kita memang walaupun makanan yang kita tu beli halal sekalipun, tapi persoalannya bagaimanakah duit yang kita alirkan. Kita selama mana kita hidup ni tuan-tuan, pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita hidup ni kata nak tolong orang Islam, kata nak bantu orang Islam, tapi kita dalam hidup, Allahu Akbar, yang makan pun beli dengan orang kafir, tak nak beli dengan orang Islam. Macam mana cerita? Tuan-tuan, kita fikir-fikirkan tuan-tuan, pasal apa? Ini menjadi salah satu daripada syariat kita, jual beli kita, tidak ada sangkut paut tentang subahahnya tadi, kan? Contoh kata kawasan kita ada orang Islam, kedai orang Melayu, tapi dalam hidup kita selalu pergi kedai orang bukan Islam. Macam mana perbuatan kita tu? Agak-agak diterima amal kita. Sebab itu tuan-tuan, utamakan orang Islam kita, utamakan orang Islam kita, kedai orang kita. Bila mana dah tak ada kat orang kedai barang yang kita beli kat kedai orang kita, kita pergi kedai tempat kita, tak apa. Ni tuan-tuan, kita kena sifat diri kita tadi, jangan sampai jangan sampai makan perut yang kita isi dengan makanan yang syubhah, yang diragui halalnya. Ini tu penting. Kerana apa tuan-tuan? Nabi menyebutkan pada kita, kan, Nabi sebutkan pada kita, jangan sampai kita ni, Allah, kan, penat puasa sehari suntuk, tapi hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nabi sebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal asu. Maknanya apa? Asu maknanya berapa banyak orang yang berpuasa, hasilnya hanyalah lapar dan dahaga saja. Riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi kita ni tuan-tuan, jangan rugi apa? Nak dapat lapor haus saja, tapi tak dapat apa-apa, kan? Jadi hasilnya dapat lapor yang haus saja. Dan yang kelimanya, Nabi menyebutkan pada kita, hendaklah orang yang berpuasa tidak terlalu banyak makan. Ini pesan ini tuan-tuan. Pasal apa satu hari suntuk tak makan, bila kata dapat makanan, Allahu Akbar, pula tu macam-macam menu ada. Air katira lain, air soya bin lain, air macam-macam lah. Anak pula ramai, banyak pilihan. Jangan tuan-tuan. Kerana Nabi yang mengatakan pada kita, hendaklah orang yang berpuasa tidak terlalu banyak makan sampai penuh perutnya saat berbuka. Sampai tersendat perut, kan, berbuka. Walaupun makanan itu halal sekalipun. Kerana dalam hal ini Nabi menyebutkan pada kita, ma min wi'ain abghada ilallah min batnihi mali minal halal.
Maka sabdanya Nabi menyatakan tiada tempat yang paling dibenci oleh Allah, iaitu dari perut yang penuh walaupun dengan yang halal. Allah tak suka, tuan-tuan. Kita tak suka macam mana? Saat kita berbuka puasa, makan semakan-makannya, sampai tiba masa nak sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib masuk buka pukul 7.14 ya, kita buka kan. 7.14 kita buka nak 7.45 masih tersandar lagi kat kursi dapur. Allahu Akbar, sembahyang maghrib sampai lewat. Itu yang Nabi sebutkan kepada kita, tiada tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT dari perut yang penuh walaupun dengan yang halal, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan perbicaraan kita dalam menghadapi suasana Ramadan yang ke-9 ini, untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala, amalan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita kena jagalah batas-batas kita ini dalam meraih kasih sayang Allah Ta'ala dalam menghadapi puasa kita. Kerana apa, tuan-tuan? Puasa ni, puasa tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa, tuan-tuan? Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajri bih. Puasa itu untukku, maka aku sendirilah yang mengganjarinya. Allahu Akbar. Ya tak? Puasa ni tak sama dengan ibadah lain. Kalau kita sembahyang, orang nampak, orang tu sembahyang, dia sembahyang zuhur, dia sembahyang subuh, nampak. Kalau kata dia bersedekah, nampak dia sedekah duit dan sebagainya, nampak. Dia mengerjakan haji, pergi bait, nampak. Tapi puasa seorang pun tak nampak, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sama-sama bicarakan ini, semoga amalan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesempatan ini juga kita berdoa kepada Allah, moga dalam perjalanan hidup kita ini dalam kasih dan pandang Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi sekadar dulu yang termampu untuk saya kongsikan kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, apa yang kita hadapi ini, apa yang kita hadapi suasana Ramadan pada tahun ini, semoga Allah bebaskan COVID-19 dalam perjalanan hidup kita ini. Akhirnya daripada saya, mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata bicara bersama sebahagian lain tak berhak untuk raih kasih sayang Allah Ta'ala dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.